Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan nama saya Wan Nurhana dengan ID 2021694186 yang mana akan menceritakan tentang implikasi epistemologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Dengan ini, anggota kumpulan saya mempunyai 3 orang, iaitu Raja Nur Azrin, saya sendiri Wan Nurhana dan juga Nur Aisyah. Filsafat merupakan kajian tentang sifat, realiti dan kewujudan. Falsafah yang berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud cintakan kebijaksanaan dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu epistemologi, aksiologi, ontologi dan logik. Epistemologi berasal daripada gabungan 2 perkataan Greek, iaitu episteme dan logos, di mana gabungan secara keseluruhannya bermaksud teori atau kajian mengenai ilmu. Epistemologi membincangkan sumber pengetahuan dan bagaimana manusia boleh memperoleh pengetahuan. Namun dalam memahami sumber dan kaedah ini, terdapat perbezaan sehingga melahirkan ilmu agama dan ilmu duniawi. Umat Islam pada hari ini menghadapi pelbagai ancaman negatif serta bersifat universal daripada tamadun dan ideologi barat ini. Ini terhasil daripada budaya, falsafah nilai, kehidupan zaman Yunani dan Rom lama yang telah bercampur unsur Yahudi dan Kristian. Yang dengan kata yang lain, ianya bercanggah dengan prinsip dan nilai Islam. Okey. Objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk memberi gambaran dan mendalami definisi epistemologi dan pengertian epistemologi barat. Yang kedua, menguraikan dan mengenal pasti perbezaan antara epistemologi barat dan Islam. Ketiga, mengenal pasti kesan positif dan negatif epistemologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Slide yang seterusnya, dia akan menceritakan bahawa dari mana berasalnya perkataan epistemologi. Pada zaman Yunani purba, epistemologi yang memberi maksud pengetahuan. Ilmu pengetahuan di barat memiliki corak tersendiri dari segi pengetahuan, kerana epistemologi bersifat secara rasional, yang mana memisahkan hal-hal yang dianggap rasional dan juga non-rasional. Terdapat 4 aliran yang terjadinya pada epistemologi barat moden, iaitu rationalism, empirism, kritisisme dan Hinduism. Karakteristik epistemologi barat yang mana menggunakan akal dan panca indera sebagai tunjang utama, di mana cara pemikiran ini telah menolak segala-gala panduan agama dan juga wahyu yang dibekalkan oleh masyarakat lain, yang mana dia menentang segala pengetahuan berkaitan keagamaan, seperti mana dalam kajian kami mendapati yang menolak sebarang agama yang mampu dijadikan pengetahuan. Mereka juga menggunakan manusia sebagai pusat alam semesta. Setiap gambaran dan pembahasan yang dipertikaikan telah menyebabkan ketidakpastian tak berhenti. Kerana ini, pengetahuan yang telah dinyatakan pada epistemologi barat sering berubah-ubah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap. Pemikiran manusia hanya berpaut kepada kehidupan dunia berbanding semangat spiritual, kerana mereka merasakan bahawa segala perkara yang berlaku tidak berkaitan dengan mana-mana panduan ataupun wahyu. Disekulasi memunculkan kesedaran ilmu terhadap manusia sebagai sumber subjek dan sama sekali tidak mewujudkan dengan adanya kehadiran ilahi. Seperti epistemologi barat Islam, mereka menyatakan bahawa Tuhan itu adalah benar dan mereka menjadikan wahyu adalah sebagai panduan. Sementara epistemologi barat moden, mereka tidak menganggap perkara itu adalah perkara yang sangat mutlak dan menggunakan perkara itu sebagai panduan hidup mereka. Epistemologi Islam. Islam dari segi bahasa yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu salimah, yang bermaksud selamat, tenteram dan damai. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Kelahiran dan perkembangan ilmu yang berkait rapat dengan teori dan asal-usul disebut sebagai ilmu pengetahuan ataupun epistemologi. Okey, epistemologi Islam dan Barat berbeza. Hal ini juga termasuk dari segi sains. Dari segi Islam, epistemologi itu berdasarkan sumber nakli.
Ibnu Khaldun membagikan ilmu nakli kepada dua, iaitu sumber wahyu dan ilmu yang tidak bersumberkan wahyu. Ilmu wahyu yang terdiri daripada Al-Quran dan hadis. Ilmu yang tidak bersumberkan wahyu pula terdiri daripada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadith, ilmu usul fiqh, ilmu kalam dan sebagainya. Sumber dan pencapaian ilmu Islam, wahyu dan Al-Quran merupakan sumber pengetahuan utama bagi umat Islam yang menunjukkan perbezaan antara hak dan batil. Wahyu merupakan sumber ilmu yang tepat dan diyakini untuk mencapai pengetahuan yang bersifatkan metafizik yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia yang terbatas seperti kewujudannya, syurga, neraka, hari kiamat, malaikat dan sebagainya. Selain daripada itu, akal yang sihat juga amat penting untuk menyalurkan ilmu pengetahuan yang jelas dan mudah untuk dipahami dan dipengaruhi akal. Dan panca Allah Subhanahu Wa Taala mendorong manusia agar menggunakan panca inderanya untuk mengetahui dan mencari kebenaran. Kemudian berita yang benar seperti kata sepakat para ilmuwan dan sarjana seperti dalam laporan sains dan sejarah. Yang terakhir adalah intuisi ataupun ilham. Kesan-kesan epistemologi barat terhadap masyarakat Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Antara kesan-kesan positifnya, ia dapat menggalakkan masyarakat Malaysia untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap sesuatu ilmu. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia telah melakukan kajian terlebih dahulu terhadap vaksin COVID-19 jenis Pfizer sebelum ia diberikan kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 12 tahun. Ia bagi memastikan vaksin tersebut selamat untuk digunakan. Berdasarkan daripada kajian barat juga, dapat dilihat daripada kemajuan teknologi tentang penghasilan pengangkutan moden seperti kapal terbang dan kereta api laju. Daripada kajian tu, daripada kemajuan teknologi tersebut, ia dapat mendekatkan jarak sesuatu perjalanan menjadi dekat. Alright, selain daripada itu, kesan positifnya, fahaman pragmatism yang mementingkan cara menyelesaikan sesuatu masalah tanpa memikirkan sumber pengetahuan. Sebagai contoh, guru telah mengadakan sesuatu pembelajaran tentang masalah tertentu dan pelajar terlibat dalam pembelajaran tersebut. Akhir daripada pembelajaran tersebut, guru dan pelajar tersebut dapat mengenal pasti cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Antara kesan-kesan epistemologi barat terhadap masyarakat Malaysia adalah wujudnya aliran rasionalisme dan empirisme yang mengakibatkan seseorang itu menyanjung sumber akal sebagai sumber utama sekaligus menolak wahyu dan menjadikan wahyu sebagai sumber kedua. Bila seseorang manusia itu terlalu mempercayai ilmu akal dan menolak wahyu, mereka akan mudah terjebak dengan perkara-perkara syirik dan mereka akan menafikan tentang kudrat Allah Subhanahu Taala. Bila berlaku pertemuan antara ilmu akal dan ilmu wahyu, ia sama seperti berlaku pertentangan antara ilmu agama dan ilmu sains. Sistem ini dipanggil sistem dualisme, sistem yang bersifat dikotomi, memisahkan antara agama daripada kehidupan. Selain daripada itu, antara kesan-kesan negatif epistemologi barat adalah wujudnya ideologi-ideologi barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ideologi barat yang bersifat sekularisme. Sekularisme tu salah satu gejalanya adalah Islamofobia. Islamofobia yang bermaksud masyarakat Islam mengalami ketakutan yang tidak berasas tentang Islam itu sendiri. Ketakutan yang sepatutnya dialami oleh musuh-musuh Islam, malah ia ditakuti oleh umat Islam itu sendiri. Islamofobia ni berlaku kepada segelintir umat Islam yang mempunyai iman yang rapuh dan sifat sekularisme dah sebati dalam jiwa mereka. Bila berlaku pertembungan antara ilmu akal, bila sesetengah masyarakat mempercayai ilmu akal dan tidak mempercayai ilmu wahyu, dan bila ada segelintir masyarakat yang takut akan Islam dan ada segelintir yang tidak takut akan Islam, bila setengah masyarakat mempercayai perkara-perkara syirik dan menafikan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berlaku perpecahan antara masyarakat sekaligus mengganggu keharmonian negara. Pada kesimpulannya, epistemologi bermaksud satu cabang falsafah yang membahaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Umat Islam seharusnya memperoleh ilmu berpandukan kepada wahyu kerana wahyu adalah sumber utama di dalam Islam. Epistemologi yang digunakan oleh umat Islam pada masa kini tidak menjadikan wahyu sebagai sumber utama. Ia akan memberikan kesan yang amat bahaya kepada akidah seseorang umat Islam itu sendiri. Tetapi, epistemologi Islam tidak menolak sebarang faktor nakliah yang berasaskan kepada akal. Namun, akibat daripada penjajahan Barat, kebanyakan negara-negara Islam yang dijajah oleh Barat bergantung kepada kefahaman Barat.
Epistemologi barat tu pula lebih menekankan kepada intelek dan juga deria seperti sains, dikotomi dan sebagainya. Epistemologi barat ni bukan sahaja memberi masalah yang serius kepada masyarakat Malaysia, malah ia juga memberikan masalah kepada kalangan mereka sendiri. Perkara ini berlaku kerana wujudnya ilmu yang menolak Tuhan sebagai pencipta.